Hanya 1.4 juta, kau nak buat apa? Kalau kau beli pun juga rumah 1.4 juta tu, memang terjuntai lagi wire tu. Kau tak payah beli perabot, tak payah apa, memang terjuntai lagi. Lampu pun tak ada. Kau duduk je dalam rumah tu. Bang, makan bang, pergi kat dinding. Jilat je. Nak makan pun tak boleh. Nak bagi tahu betapa susahnya hidup kan. Macam mana kan? Sebab kita, tu sebabnya arwah nenek saya kata dulu kan, kita ni belajarlah ukur baju di badan sendiri. Dia ada sebut satu pepatah lah. Dia sebut, saya tak tahu dia dapat mana kan. Dia kata apa? Kancil kalau nak berak macam gajah mati, dia kata. Kancil kalau nak buang air besar macam gajah mati. Memanglah kena tengoklah badan kau. Mana boleh kau nak jadi macam gajah? Tak boleh. Kemampuan kita ni ikut. Tapi Nabi pesan, dalam bab integriti ni Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Alhamdulillah kita kerja dekat hospital, kerajaan kan, ya ke tak? HUSM kan, akan gaji berbulan, confirm halal. Ya ke confirm? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara. Terima kasih kepada puan, lupa dah nama dia, Marina Sazrina ke Sazrina Maria, ya. Yang MC ni kedekut, dia siap untuk dia je. Lepas tu siap lah untuk saya sekali kan. Apa, pendaftar ke belum pendaftar? Ketua pun belum pendaftar. Seterusnya pegawai ya. Tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Jangan betulkan stesen televisyen anda, kerana suara saya memang dalam tempoh 3-4 hari ni macam ni lah suara saya kan. Tapi insyaAllah saya akan berusaha lah untuk menyampaikan ceramah dengan sebaik mungkin. Dan kepada semua, tahniah saya ucapkan kerana hadir pada hari ini dan mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Itu memang daripada dulu lah kan. Kata nak sangat jumpa Samsul Rabat kan, tapi duduk belakang macam itulah kan. Dan saya yakin walaupun apa yang saya sebut, dia akan kekal bertahan di sana. Jadi yang faham-faham lah kan, kita tak faham tak apalah. Jadi hari ini bila kita sebut tentang integriti dan kita bicarakan tentang keberkatan rezeki kan, dan hari ini saya lain macam bila cakap dengar suara balik kan. Saya tak tahu sebab saya tak sihat ke dengar bunyi tu atau memang audio saja. Bila saya cakap saya dengar suara saya balik tu macam bisikan dalam kepala ke apa, tengah fikir tu. Itu tanda-tanda split personality disorder ke apa kan, tak boleh kurangkan ke bunyi tu. Okey, nampak tu. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Makin kuat lah bunyi dia kan. Jadi boleh sebut tentang keberkatan, kita kaitkan dengan integriti. Integriti ni adalah semua benda-benda baik dalam hidup kita. Integriti berasal daripada perkataan integer yang digunakan dalam istilah kejuruteraan bangunan. Jadi kalau dia menggambarkan kekukuhan, keteguhan, maknanya binaan bangunan mesti kukuh, teguh, mantap kan? Dan bila kita lihat dari segi integriti ini, dia bukan hanya terhad pada isu rasuah sahaja, tapi dia merangkumi semua aspek kebaikan dalam pekerjaan. Itu adalah integriti. Jadi kalau kita tengok maksud integriti adalah keteguhan, kesempurnaan, kekukuhan, kejujuran, ketulusan. Itu semua adalah integriti. Jadi kalau datang hari ni dengar ceramah, duduk depan, itu pun integriti kan, penuhkan tempat duduk depan
Itu adalah satu bentuk integriti sebenarnya. Walaupun prinsip tu dipertahankan. Kan? Kan? Jadi tak apa puan, biarkan. Dia kejap lagi dia tukar tu. Saya saja nak tengok sampai bila je nak duduk belakang. Kan? Saya akan sebut lagi. Saya akan sebut selagi mana dia tak bertukar tempat kan. Saya akan sebut lagi. Kan? Jadi kalau tengok keberkatan hidup, keberkatan ni ada keberkatan hidup. Keberkatan ni ada juga maksudnya keberkatan rezeki, ada keberkatan masa dan sebagainya. Bila sebut keberkatan, maksud rezeki yang diberkati adalah sedikit dirasakan cukup, banyak boleh dikongsi. Itu keberkatan rezeki. Kalau rezeki yang tak berkat, sedikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Seumpama meminum selautan air tetapi tidak hilang dahaganya. Manakala keberkatan hidup, ada seseorang yang hidupnya berkat, maka akan mampu melakukan banyak pelbagai perkara yang bermanfaat dalam hidupnya walaupun hidupnya tidak lama. Sebagai contoh, seorang sahabat Rasulullah namanya Sa'ad bin Mu'az masuk Islam ketika umur 30 tahun dan meninggal dunia pada umur 36 tahun. 6 tahunnya dalam Islam. Tapi bila dia meninggal dunia, bergegar arasy Allah dalam menerima dia datang. Sebab apa? Dia hidup hanya 6 tahun itu, dia banyak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dalam hidupnya sebagai seorang Islam. Keberkatan hidup. Keberkatan pada waktu. Ada orang tidur selama 10 jam tapi bangun tidur tetap mengantuk, tetap tak boleh buat kerja, kan? Tetap tak bermanfaat. Ada orang tidur dalam 4-5 jam je tapi kerja segar, banyak kerja-kerja yang baik dapat dilaksanakan. Jadi maknanya masa tu pun ada keberkatannya. Keberkatan pada rezeki, dia cukup. Ada orang gaji dia banyak tapi tak mencukupi, tapi banyak orang yang hutang harus bayar. Macam contohlah kalau kita tengok hakim kan, ni ada, kalau tak silap saya dulu lah, tangga gaji hakim mahkamah tinggi 24,000 sebulan, hakim mahkamah rayuan 48,000 sebulan, tidak termasuk allowance tukang kebun, orang gaji, driver, kenderaan rasmi. Hakim mahkamah persekutuan 64,000 sebulan. Itu pun dia orang cakap tak cukup tu. Dia cakap sikit sangat. Sebab dia dah biasa. Kalau kita pun nak kerja sekarang, gaji bagi 10,000 sebulan, starting 10,000 sebulan, kita rasa banyak. Tapi bila kita dah bekerja, kita rasa lah 10,000 pun tak cukup punya, kan? Sebab itulah pentingnya cari keberkatan, kan? Ceramah kan, contohlah kan, bayar 5,000, hui mahal tu. Bayar 10,000, hui gila, kan? Tak ada penceramah yang letak harga macam tu. Tak ada 10,000 tak datang. Hotel mesti hotel ni. Saya pula tak ada hotel lah malam tadi. Saya ingat saya marah PA saya. Apa sebab kau tak siapkan penginapan? Ingatkan penginapan penganjur siapkan. Tak ada punya. Malam tadi dalam pukul 2 pagi berada di awang-awangan. Di manakah tempat tidurku ini hari ini? Kan, nasib baiklah ada satu hotel. Semua hotel penuh. Orang semua nak pergi Kelantan. Cuti semua pergi Kelantan. Tak ada tempat lain lah. Kelantan semua. Kan? Jadi saya pun duduklah di hadapan wakaf Cik Ye. Kebetulan ada satu bilik. Kongsi lah, bertiga, berempat. Macam mana? Kan? Tapi makna kata, tu keadaan dia. Jadi makna kata, keberkatan yang kita nak cari. Kemudian keberkatan pada ilmu. Keberkatan pada ilmu adalah ilmu pengetahuan berkat membuat perubahan pada diri dia. Itu sebab ada orang ilmu tinggi tapi perangai, ya Allah Akbar, dia jadi bos, maki orang aja kerja dia, kan? Ada juga macam tu. Benda ni berlaku di semua tempat kecuali HSM Kuang Krian. Macam itulah, kan? Jadi makna kata keberkatan ni ada macam-macam. Keberkatan pada rumah, penghuninya rasa aman dan damai duduk dalam rumah tu. Dan bila balik rumah tak sabar nak balik rumah. Dan balik rumah tu rasa susah nak keluar. Kalau orang tu malas nak balik rumah dan balik rumah tu rasa panas, rasa nak keluar, ada masalah dengan rumah tu. Orang tu ada masalah dengan rumah tu. Kemudian begitu juga keberkatan pada keluarga. Maknanya keluarga tu dapat saling bantu-membantu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga keberkatan dalam persahabatan, pergaulan. Ramai sahabat-sahabat yang baik, sahabat yang bantu-membantu, sahabat yang sama bersama-sama dengan kita melakukan tugas dengan baik, amanah.
Bukan sahabat yang mengajar kita untuk tidak amanah dan ajar kita ponteng, ajar kita duduk belakang supaya dengan harapan balik orang tak perasan. Contoh je, contoh ada ni. Maknanya macam itulah kan. Jadi makna kata sahabat-sahabat yang baik ni akan mengajar kepada kebaikan. Begitu juga keberkatan pada pekerjaan yang berkat dan pekerjaan dilakukan dengan cara yang baik, dengan penuh semangat. Makna buat kerja dengan betul-betul. Itu sebabnya Nabi sebut sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau membuat satu pekerjaan dilakukan dengan keadaan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Allah sangat suka hambanya kalau buat satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya kena buat betul-betul. Tak adalah asbol, tok asbol, asal boleh. Tak bolehlah janji siap. Mana kena sungguh-sungguh buat kerja ni. Kan? Tapi kita dah biasa tengok kan. Alah Melayu biasa lah ayat dia. Ayat kita dengar. Orang Melayu biasa lah. Janji macam mana? Kan? Janji macam mana? Janji pukul 3. Alah biasalah Melayu kan. Melayu bukan Islam tau. Islam lain. Melayu. Kontraktor Melayu. Biasalah buat rumah sangat-sangat biasa. Ayat dia. Benda tu yang kita kena buang. Sebab dalam Islam ajar kita. Kalau kita Islam, tak sepatutnya jadi macam tu. Bab kebersihan contohnya kan. Kenapa orang kaitkan Islam, orang Melayu ni dengan kotor? Patutnya orang Melayu Islam tu menggambarkan bersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagai beriman. Maknanya kita patut lagi bersih pada orang lain. Ini tak, lagi kotor kan. Kadang-kadang pergi toilet, kalau pergi masjid pun berdebar-debar. Pergi kat kampung-kampung kadang-kadang kan, lalu kat jalan lama, jalan kampung, berhenti sekejap kan, dekat stesen minyak tu, berdebar-debar nak tolak pintu toilet tu. Janganlah, ya Allah, janganlah, ya Allah, janganlah. Tolak terapung, berenang-renang ke tepian. Hilang mood nak buang air macam tu. Saya pernah jumpa dekat satu sekolah tu, bayangkan, najis tu dalam singki melintang. Iya, elok susun. Masalahnya singki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Saya cerita ni bukan kata nak pengotor apa. Itulah realiti saya jumpa. Saya terkejut sangat. Saya sendiri jumpa. Yang paling saya tak tahan tu adalah bila makcik cleaner tu sebut, tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Allah Akbar, saya kata. Bayang kalau makcik tu mak kita. Saya fikir dahsyat dia tak dahsyat kan. Kalau kita pergi kat highway LPT lain lah, toiletnya bersih. Ada orang cuci sekejap-sekejap, cuci ada jadual kan. Cuma kadang-kadang kita tertipu dengan tekanan air je lah. Kan tiba-tiba kuat, Allah, jangan lupa lah mana punca kepala paip semua kan. Lagi kuat apa? Keluar kuyup. Kau kejeng ke mandi dia kata kan. Itulah dia. Jadi bila kita sebutkan tentang integriti, yang paling senang sekali adalah kita cuba masukkan elemen bekerja sebagai satu ibadah. InsyaAllah. Sebab bila kita bekerja sebagai satu ibadah, dia ada satu prinsip yang kita tahu, prinsip ikhlas, prinsip sabar, prinsip ihsan kan. Dia memang hidup kita ni, kalau kita nak selamat dunia akhirat, yang pertama memang kena banyak sabar. Kalau kita tak sabar, rasuah habis hari-hari ambil. Hari-hari kita ambil. Unsur rasuah yang tak nampak contoh macam mana? Kita jaga kaunter, nampak orang kampung, tolong orang kampung tu, kita bagi dia dulu daripada orang lain. Itu paling simple sekali tu. Benda tu nampak macam tak ada apa-apa. Kita nampak kawan kita, apa? Baik isi. Kita tolong dia. Kalau ada orang yang nampak dan dia tak redha dengan kita tu babit tu, jangan main-main. Akhirat besok, bila Allah Ta'ala umumkan mahkamah mahsyar dibuka, maka beraturlah orang kat depan kita ni. Semua nak menuntut hak dia. Kita pernah kutuk dia, kita pernah fitnah dia, terutama pula dekat dalam media sosial. Banyak orang yang kita kutuk tanpa kita tahu seujung pangkal. Kita tak tahu cerita betul ke tak betul. Kita bantai, kita kena jawab. Orang tu tuntut hak dia. Dan bila tuntut hak dia, pahala kita satu kena ambil pahala, kena ambil. Tinggal dosa je. Beratur panjang lagi, ya Allah. Ni beratur panjang ni, ya Allah. Pahala aku dah habis. Kenapa dia beratur lagi? Disebabkan pahala kau dah habis, dosa orang tu pula kau ambil. Ambil dosa orang.
ambil dosa orang. Yang kita kutuk, yang kita apa, yang kita benarkan potong queue tadi, yang kita tolong yang bukan sepatutnya, orang yang tak layak kita tolong juga bagi dapat kerja, sedangkan ada orang lain lebih layak lagi. Contoh, mana nampak macam tak ada apa-apa kan? Jadi sabar. Yang kedua, syukur. Belajar bersyukur. Macam hari ni, syukur kan? Syukur hari ni ada seminar pada pukul 11 sampai pukul 1. Maknanya apa? Syukur kenapa? Sebab tak payah kerja. Pukul 11 1 tak payah kerja kan? Tak ada lah. Mana pukul 11 1 tu dapat timba ilmu kan? Walaupun duduk belakang. Contoh kan? Maknanya kita dapat tuntut ilmu walaupun dalam masa yang sekejap kan? Masa sekejap, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah dikembangkan menjadi intan. Maknanya kita sikit tu kita kembangkan, dan kita kembangkan, mudah-mudahan kita berjaya kan. Jadi syukur, belajar syukur. Orang yang syukur adalah orang paling senang hati sekali. Dia syukur je. Dia tak kisah pun naik kereta kecil, dia tak kisah pun naik motor, dia tak kisah pun suami dia buat kereta buruk je, dia tak kisah. Syukur bang, kita ada kenderaan boleh pergi kerja sudah. Bukannya dipamerkan. Kita nak umumkan siapa yang buat kereta paling buruk sekali hari ni. Tak ada pun. Tak ada, okey je sebenarnya kan. Dah tak ada dah bisikan tu. Okey, Alhamdulillah kan. Okey, kemudian kan, jadi bila kita bersyukur apa tu? Bersyukur ni dia akan mengelakkan kita penyakit-penyakit yang bukan-bukan. Seterusnya tawakal, serah pada Allah, senang hati. Yang kita marah tak naik pangkat kenapa? Sampai ada orang tanya saya kan, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya, dia kata. Dia bukan isu alamat tu, saya kata tu masalah orang yang duduk ke alamat tu. Faham pula, dia kata kan. Yalah, sebab saya kata kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Tak semestinya. Kita nak naik pangkat, kita tak dapat, aku memang tak ada rezeki punya. Salah. 10 perkara yang kita nak, 7 Tuhan bagi dah. 3 yang kita tak dapat tu kita bising. Kenapa? Yang tak sepatutnya kita bising. Dalam bab rezeki ni kita kena redha, terima kan? Tawakal, serah pada Allah. Apa yang terbaik untuk aku, kau bagilah ya Allah kan? Macam suami kita pun kan? Dulu kau benci kat dia, nyampah tu untuk jantan, geram dia, sudah jadi laki kita. Nak cakap apa? Berapa ramai yang suami dia dulu dia benci dengan laki tu, sudah jadi suami dia. Oh kan? Barangkali kami suka sesuatu, kamu suka akan sesuatu tapi dia tidak baik buat kamu. Barangkali kamu tidak suka sesuatu padahal ia sangat baik bagi kamu. Nabi sebut dan Quran pun sebut kan? Jadi kita terima lah. Kadang-kadang kita tak dapat naik pangkat, rupanya naik pangkat lagi teruk, bulan pun tak sempat tengok, kerja teruk betul. Tengah malam ni, kenapa lah teruk sangat kerja sekarang ni, dia marah. Sedangkan kau yang minta naik pangkat. Orang Malaysia ni dia kalau boleh nak gaji tinggi tapi tak nak kerja. Orang Malaysia boleh macam tu, tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam tu memang tak dapat lah kan. Kita kena kerja lah kan. Kena kerja dengan kuat-kuat. Kadang-kadang Tuhan mungkin tak bagi kita macam mana kita nak, tapi Tuhan bagi lagi baik lagi. Tuhan bagi anak ramai. Betul, bukan semua orang dapat peluang tu. Rajin betul dia beranak tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam pun jadi. Ada orang tu tepuk nyamuk, pak, beranak. Yang faham, tak faham sudah. Tak, maknanya Tuhan bagi rezeki macam tu. Ada orang 10 tahun, 20 tahun kahwin baru dapat anak. Ada orang sebagai sudah tak dapat anak, dia bela anak angkat. Ada. Itu semua Tuhan dah tentukan kan. Jadi mana kata tawakal. Keempat, redha dengan apa juga Allah bagi kat kita kan. Jangan kita mungut, jangan kita ni, jangan kita melatah, jangan kita aduh kenapa lah hidup aku macam ni, aduh menyesal lah aku kerja kat sini. Jangan. Dan kita kena terima. Saya dulu pun kerja kerajaan juga. Saya berhenti bukan sebab saya nak kerja yang lebih besar ke apa, tak ada. Saya dah tak tahu dah mana satu part time tu pening kepala tu. Saya kerja dulu, jawatan saya pengarah undang-undang. Kepada MC jangan percaya sangat dengan internet lain kali, minta dengan PA saya.
Maklumat tadi banyak yang tak tepat tu, terutama tarikh lahir jangan sebut kan. Saya dilahirkan di kampung Aidedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Batu Kikir tu kena sebut. Saya belajar dulu diploma in Public Admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Degree di Shah Alam, bukan di UiTM di universiti yang sama. UiTM Shah Alam, UiTM juga tapi di Shah Alam. Saya pengalaman kerja saya pernah jadi penolong pengarah dan saya pernah jadi pengarah undang, legal advisor. So saya tahu dah gagal-gagal orang duduk belakang dan semua saya tahu. Betul, aku tahu dah perangai kau tahu kan. Sebelum aku buka sesuatu perangai kau, baik kau duduk depan macam tu kan. Bukan apa, saya ni jenis tak boleh tengok ada tempat kosong. Ya Allah, geram sangat. Kenapa lah kau tak penuhkan depan tu macam tu. Saya jenis penyakit macam tu. Ada penyakit macam susun barang kan, kita suruh rak, kenapa rak ni kosong lah, lama rak ni kosong, nak letak apa kat rak ni. Saya tak boleh. Kita lipat kain nak lurus itu. Apa nama penyakit tu? Ada disorder kat situ tu. Skizo. Pantang dapat peluang kau kan bagi penyakit kat aku ni. Aduh. Tapi itulah dia. Kita kena redha dengan apa juga yang Allah bagi kat kita. Jadi saya bila saya tengok mula dulu saya ambil cuti tambah gaji. Cuti tambah gaji selama setahun. Kemudian tak sampai 9 bulan, ngam-ngam kot 9 bulan, bos saya panggil kerja balik. Kerja balik lah. Pendekkan cuti tu, masuk kerja balik. Banyak sangat kerja ni. Saya pendekkan cuti, saya masuk kerja balik. Bila masuk kerja balik, lagi teruk. Siang kerja, malam ceramah. Siang kerja, malam ceramah. Macam Batman. Malam tukar baju jadi Batman. Lepas tu balik dah penat dah. Besok kerja. Malam ceramah, besok kerja. Ada hari yang ceramah je jauh tu, terpaksa ambil cuti. Sabtu Ahad lagi tak duduk rumah. Sampai satu tahap, hari biasa pun ceramah, ambil cuti. Tak berapa jam yang tinggal kat pejabat. Akhirnya aku tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah pula part time. Jadi saya pun ambil keputusan bersara pilihan, option. Jadi saya bukan tahap saya tak, bukan senang sebab saya pengarah dulu. Saya ada 80 orang pokok kuasa. Saya ada 10 pembantu takbir bawah saya. Saya ada 8 orang bailiff. Saya ada 2 PA, seorang Melayu, seorang India. Saya itu saja call PA saya tu, Shima nama dia. Hello, saya kata Shima, tolong cek sikit jadual saya besok. Janganlah tuan, sedih, saya dah lama saya tak kerja dengan tuan, kata. Dia dah lama tak dengar ayat tu. Kalau tidak dulu tiap pagi dia, tolong cek sikit jadual lagi ni ke mana? Tolong cek besok pagi ada meeting tak? Dia kata janganlah cik, janganlah bos kan. Tapi kita kena terima. Maknanya tentu ada hikmah di sebalik apa sesuatu yang berlaku kan. Kita kerja kat hospital kan. Kita kerja kat hospital, kita tak akan kaya. Terasa tak hampa tu bila aku cakap macam tu kan. Kau ia pun janganlah sebut kan, tapi kau orang takkan kaya kerja kat hospital, tak tahu tak? Terutama yang duduk belakang kan. Tak ada. Sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi nak kaya tu macam mana? Kaya tu apa? Berapa baru kaya? Cakap berapa baru kaya? Ada orang tu garu kepala tau. Aduh, kenapa bang? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kawan? Dia kata dalam bank tinggal 10 juta, kita rasa nak bunuh dia sebab tak cukup banyak lagi ke? Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta tu susah sangat lah tu. Itulah dia manusia, tak pernah cukup. Itu sebab saya selalu pesan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Deep kan? Bukan semua boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya bila kehilangan Haifa, sama ke? Bila dah kehilangan Haifa, hanya tinggal Aina je, adakah sama?
Aisyah. Oh, Aisyah. Okay, sorry. Aina pula. Mana aku tak tengok tu. Okay. Setelah pelbagai kan kisah, akhirnya berbaloi tak untuk Haris? Tak berbaloi. Akhirnya melur kembali kepada Firdaus. Saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Dendam seorang isteri, suamiku seorang pendosa. Saya tahu tajuk je kan? Tapi itu akhirnya semua cerita ni sebenarnya mengajar kita tentang bahagia tegak usaha. Jangan sibuk kejar kaya, sebab kaya tak selesai. Ada orang tu kaya, dia sibuk tak tahu macam mana nak belanja duit. Bayang, dah kaya mengelinting-gelinting lagi depan kamera, berjoget dengan kamera tu, sebab tak tahu nak cari duit macam mana lagi dah. Kan? Saya tak cakap orang Malaysia ni, tahu orang mana entah, orang Zimbabwe ke mana tak tahulah, berjoget dengan orang gaji ni je. Masuk dalam YouTube kan. Dah tu sebab saya kata sekarang ni budak-budak, perasan tak anak-anak kita pernah dia cakap tak nak belajar lah nak jadi YouTuber. Ada budak-budak cakap macam tu ni. Saya kata buat apa jadi YouTuber kalau bangang dengan melantun-lantun, buat apa? Saya kata terang, saya kata biarlah kita jadi YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang engineer. Kita jadi YouTuber dalam masa yang sama kita seorang doktor. Kita jadi engineer dalam masa yang sama kita seorang peguam, seorang profesional kan. Jadi mana kata ilmu tu penting. Saya kesian lah tengok orang yang buat duit dengan cara memperbodohkan diri sendiri ni. Kesian tengok. Akhirnya benda tu akan kekal tau. Dia dah mati dalam kubur, anak cucu dia, ni atuk kau ke? Tak bukan. Tak ngaku. Cuba kita share benda-benda yang bermanfaat kan, benda-benda yang baik. Cuba kata redha. Dan yang keempat, dan yang kelima apa dah? Yang kena ada adalah ikhlas. Kita belajar ikhlas. Ikhlas terima apa juga. Bekerja ni bukan sebab nak kaya. Sampai bila pun tak kaya, saya kata kan. Kalau saya kata, okey, aku ada 1 juta. Banyak ke 1 juta? Ada orang lagi banyak lagi. Kita dengar dalam kes baru-baru ni, jatuh hukuman 210 juta denda. Kan? Kita rasa, gila banyak. Kita cakap itu kan. Tapi pada setengah orang tak ada hal 210 juta tu. Kita yang rasa banyak. Kita rasa banyak. Jom beli rumah. Dekat Kelantan ni boleh nampak lagi rumah 300,000, 400,000, 800,000. Boleh tengok lagi. Boleh tengok lagi lah. Kat Putrajaya dapatkan rumah ini dengan kadar segera. Hanya 1.4 juta. Hanya tau. Hanya 1.4 juta. Kau nak buat apa? Kalau kau beli pun juga rumah 1.4 juta tu, memang terjuntai lagi wire tu. Kau tak payah beli perabot, tak payah apa, memang terjuntai lagi. Lampu pun tak ada. Kau duduk je dalam rumah tu. Bang, makan bang, pergi kat dinding. Jilat je. Nak makan pun tak boleh. Nak bagi tahu betapa susahnya hidup kan. Macam mana kan? Sebab kita, tu sebabnya arwah nenek saya kata dulu kan, kita ni belajarlah ukur baju di badan sendiri. Dia ada sebut satu pepatah lah. Dia sebut, saya tak tahu dia dapat mana kan. Dia kata apa? Kancil kalau nak berak macam gajah mati, dia kata. Kancil kalau nak buang air besar macam gajah mati. Memanglah kena tengoklah badan kau. Kalau mana boleh kau nak jadi macam gajah? Tak boleh. Kemampuan kita kena ikut. Tapi Nabi pesan, dalam bab integriti ni Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Alhamdulillah kita kerja dekat hospital, kerajaan kan? Ya ke tak? HUSM kan? Akan gaji berbulan, confirm halal. Ya ke confirm? Ya ke confirm halal? Tak confirm lagi. Kalau punch card pun ada orang tolong punch kan. Dan kalau pada pagi ke petang minum je kerjanya. Benda ni berlaku di semua tempat kecuali di HUSM Kubang Krian. Ketergamakan menepuk tangan tu tak tahan. Maknanya yakin lah kan? Betul. Tuhan bagi kita ni peluang.
Dengan atas muka bumi ni kita mencari rezeki yang halal. Tu sebab bekas Timbalan Mufti Negeri Sembilan, nama dia Ustaz Haji Nur Razami alias, sekarang ni imam besar di Masjid Besi Putrajaya. Dia kata apa? Persoalan yang patut kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki kita cucuk setiap bulan ni. Macam mana? Orang lain kerja, kita tak kerja, tapi gaji kita sama. Orang lain kerja, kita banyak je helah kerja kita. Nak buat itulah, inilah, selesai inilah, minta kawan kita tolong buatkan lah. Tapi gaji sama. Persoalan keberkatan rezeki ni penting. Dan di akhir nanti saya akan kongsikan 7 tanda keberkatan rezeki. Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Allah uji kita muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan tak. Allah uji kaya dengan kecukupan, bukan dengan miskin. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Saya pergi ceramah kat rumah orang kaya ni, Datuk Seri ni. Datuk, besar betul rumah. Membesar betul rumah ni. Besar. Siap swimming pool. Dia baru kahwin. Saya tak nak sebutlah nama dia. Dia baru kahwin. Rumah dia besar. Swimming pool. Surau dia. Siap dengan buat wuduk tu, pak semayang lelaki dan perempuan. Ya Allah, saya kata besar tu. Bilik dia, bilik tidur dia. Ya Allah. Besar betul. Frame Quran tu, dia siap tebuk dinding tu, ada lubang tu, letak Quran yang Quran emas tu dalam tu. Baru letak cermin. Jadi frame. Nah, bayangkan. Saya pun tanya dia, Datuk Seri, agaknya mahal betul rumah ni. Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap, masa tu murah lagi, baru 4 juta. Aku kata, apa maksud mahal kat dia ni kan? Itu yang kadang-kadang kita memang kalau berbual dengan orang kaya ni tak selesai. Dia orang bukan belagak pun, tapi ayat itu betul-betul dimaksudkan. Dulu murah lagi, dia kata. Dia kata masa pergi dekat Bukit Jelutong, adalah satu wife dia selebriti jugalah. Wife dia selebriti. Saya jumpa. Lepas tu dia kata saya, Ustaz nak beli rumah kat sini banyak kosong Ustaz. Kat Bukit Jelutong. Ada rumah-rumah besar-besar lah. Murah ke Ustaz sini? 2.2, 2.3. Okey ke Ustaz? Okey lagi. 2.2, 2.3 juta. Ya Allah, aku kata, dunia mana aku ada ni satu? Hanya 1.4 juta tu macam RM1.40. Faham tak? Dia beli, ada satu seorang ni, dia beli kereta Jaguar daripada kawan dia. Dia kata kawan dia dah lumpuh, tak boleh buat kereta. Dia jual kat dia. Saya malas nak buat hutang Ustaz. Saya beli cash, senang. Lagipun dia jual murah, baru RM900,000. Kau bagilah kat aku duit tu. Tu belum cerita lagi. Masih ingat tak yang Selangor ada krisis air, 3 hari tak ada air tu turut kan? Gitu kan? Sebab kat Selangor tak ada air, semua Jumaat satu Ahad tu, dia bawa family dia nak pergi bercuti dekat Melaka. Besok family dia kumpul kat rumah dia. Dia cari bas sewa, payah sangat. Tak ada nak, dia beli bas 2 tingkat pak tu. Aku tak faham betul lah. Dalam dunia mana aku duduk ni, tak tahu lah. Bas 2 tingkat, siap dengan bilik. Dia bilik VVIP untuk tengok Netflix, boleh semua. Ada kursi urut semua. Ada katil pun dekat atas tu. La ilaha illallah. Bas tu boleh masuk 15 orang je. Sebab dia dah ubah suai kan. Saya kata sampai satu tahap kan, duit ni tak ada apa kat orang. Tapi dia pula, ada orang cakap, daripada macam tu baik kau sedekah pada orang miskin. Masalahnya orang miskin pun dia sedekah. Masalah orang susah pun dia tolong. Tu sebab kita balik cerita tadi kan, keberkatan kerja tadi, kita jadikan kerja sebagai satu ibadah. Paling senang sekali kerja sebagai satu ibadah ni. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Benda baik nombor 1 diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat ibadah. Contoh datang hari ni, benda baik, tak dengar ceramah, benda baik diizinkan oleh Allah, duduk caranya betul kan, cuma yang duduk belakang duduk cara betul. Ketiga, niatkan Allah. Tapi kalau lupa niatkan Allah, aku datang hari ni nampak selfie jadilah. Mesti aku dah cah bateri penuh.
Kan? Contohlah dia dah letak target macam tu, mungkin dia dapat pahala juga dengan ceramah, tapi tak sebanyak pahala ibadah tadi, rugi. Kan? Bukan kata yang dalam lewat ni macam makcik tua yang dekat masjid tu ambil gambar ustaz. Setua-tua tu pun pandai keluar daripada telekung. Dia pun pandai mini love nyampah ni. Aku macam ni terkejut gue, dahsyat betul makcik ni. Ya. Itu saya ceramah dekat Rompin Pahang tu kan, tengah-tengah tengah bergambar tu, yang ketua kampung tu bergambar, yang lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang, makcik-makcik tu belakang lah, tengah-tengah bergambar, tengah senyap tu berbunyi makcik tu, free size tu. Pandang dia pula free size lah makcik, alah yang macam ni itulah, itu freestyle makcik kata. Tapi dia confident, tu masalah tu. Dahsyat tak dahsyat kan? Bayang orang yang badan besar tu terasa tak? Free size, benda free size dia dekat marah dia. Kan? Macam sekarang ni kan. Itulah. Jadi kena niatkan Allah. Macam saya ceramah, saya niatkan Allah, saya tak kisahlah lantaklah orang nak cakap apa pun. Niatkan Allah, lillahi ta'ala kan. Rugi tau kita kerja. Ada orang tu, bila dengar ceramah saya ni, boleh tahu. Dia dah pencen boleh tahu. Lah, ruginya dulu kerja tak niatkan Allah. Rugi. Nampak tak? Jadi bila niatkan Allah, setakat orang cakap-cakap tu dulu kan. Kita niatkan Allah. Orang nak cakap-cakap, nak kutuk-kutuk, biarlah. Macam tadi saya lalu tadi, saya tak dengar. Tingginya lah. Ya. Buat macam mana, saya reda je. Kau ingat aku tak dengar, aku cakap tu. Yang besar gelak tu, mana betul lah tu kan. Buka aja mak, dalam TV dapat tu kan. Wajar tu, maaf kan. Dia ada tu, dia dah biasa bercakap macam tu kan, dah biasa cakap macam tu. Untuk makluman semua, saya tuan guru debat saya dulu berdebat. Tuan guru debat saya orang Kelantan. Nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad. Sekarang dia pegawai dekat Majlis Daerah Tanah Merah. Tu sahabat saya, roommate saya dan guru saya. Saya tak nak lupa lah, tu guru saya tu. Jadi dia saya ingat bila sebik dengan dia, lapar nasi habis lapar nasi tu malam tadi saya telefon dia, pagi tadi dia call saya balik. Apa tak koyak awal-awalnya tak beritahu dia awal-awal yang pasal hotel tak ada kan. Saya pula tak fikir, ingatkan Nabila dah siap kan ya, PA saya lah, Nabila tu PA saya. Tapi tak apalah, alhamdulillah dapat tidur. Sebenarnya dah tak tahan dah pun, penat. Saya jarang lah, biasa saya naik flight kan, tapi dah alang-alang dekat Penang, drive je lah kan. Tapi alhamdulillah, tengok pun ramai kan, daripada depan sampai belakang kan. Jadi apa pun tu dia, niatkan Allah, kita tak kecewa, ikhlas kan. Bila kita kerja, kita takkan marah tau kalau setakat kita tak dapat satu-satu benda. Kita jangan petikai. Bekerja ni cari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal, bersih dan lurus. Halal tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus menyebabkan kita taat dan patuh pada setiap syariat yang ditetapkan. Kalaulah saya kerja kan, kita kerja kita lupa. Macam contoh kita tengok Robin Hood kan, saya kata bekerja sebagai ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Katalah saya dengan Tuan MC kita hari ni kan, siapa nama Tuan MC kita? Afif. Tuan Afif kita dengan siapa Tuan? Tuan apa? Ahmad Zulkarnain. Tuan Ahmad Zulkarnain, Samsul Debat dengan Afif, kami bentuk satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh daerah Kota Baru. Kami fokus dengan apa yang kami buat. Anak yatim pun kami tak tolong, ibu tunggal dia punya fokus macam tu sangat lah. Dan kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Jadi Cik Zulkarnain ni jadi pengurusi, saya timbalan, Afif setiausaha. Beramailah. Benda baik, bantu ibu tunggal. Caranya diizinkan Allah bagi yang beramai.
Niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada lah, contoh, aku dapat selfie jadilah, hari ni dapat tunjuk kat orang bagi bantuan. Dia mungkin dapat pahala tapi tak sebanyak pahala ibadah tu tadi. Rugi. Ataupun dalam bagi-bagi bantuan tiba-tiba Afif kata, Cik Ahmad Zulkarnain, Cik Samsul, rumah yang last ni semua orang tak payah ikut, saya cover. Wah, apa hal? Kenapa dia tak bagi kita ikut? Rupanya rumah yang last tu ibu tunggalnya bukan kaleng-kaleng. Ibu tunggal ni rupa sama sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi. Timbul fitnah. Jadi tak elok. Jadi pun tak dapat pahala ibadah. Macam Robin Hood lah. Katalah Robin Hood tu masuk Islam. Robin bin Hood. Dia nak tolong orang miskin. Bagus dah. Kan? Niat dah kerana Allah. Contoh. Katakan niat kerana Allah. Tapi cara dia tu dia mencuri daripada orang kaya. Tak boleh lah. Dalam Islam, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. So kerja elok. Dalam penjabat ni ada the do and the don'ts. Kita kena faham rezeki Tuhan bagi dekat kita, bila kita ikhlas, Tuhan bagi macam-macam. Tak semestinya macam kita nak. Kita tak dapat naik pangkat. Asal naik pangkat je orang tu. Asal naik pangkat je orang tu. Kenapa bukan aku? Dia marah. Pah dia. Pak kita bila? Dia kata. Kan? Allah. Kan? Pah dia. Anugerah khidmat cemerlang. Dia. Kalau tu lah buah kita agak. Memang tak merasa lah kita. Dia kata, pah orang tu. Sebenarnya kita kena tengok balik. Cuba tengok anugerah khidmat cemerlang tu dapat apa? Pertama dapat apa? Tak, jangan nampak sangat kau nak duit tu. Pertama sebut sijil. Sijil tu yang penting. Nampak sangat mata duitan kau ni. Dia anugerah tu yang penting. Duit tu iringan, faham? Kena. Nama sijil penghargaan ni, sijil tu yang kekal abadinya. Kan? Dia nak tunjukkan kat semua orang nampak. Anugerah khidmat cemerlang. APC kan? Duit berapa? 1,000. Bukan banyak sangat pun. Mana bagian syiar? Mana yang kerja bagian syiar? Dah tak mengaku lah, dah malu. Oh tu belakang tu. Satu lain tu. Biasanya bagian HR dia dah nampak dulu senarai penerima. Atas kepala surat tu sulit dan rahsia. Hello. Mu nak belanja ke apa? Kau nak belanja aku apa? Aku tak faham lah. Kau nak belanja aku apa? Apa hal ni? Tanyalah aku dapat APC tahun ni. Mandanya kau. Senarai nama kau depan mata aku. Confirm ke weh? Confirm. Tapi ingat ya, tolong jangan beritahu sesiapa. Sebab ni sulit dan rahsia. Dalam pada tu, semua orang tahu tak lepas tu? Semua orang tahu. Lepas tu mulalah kita keluar. Boleh nak belanja. Itu yang bila naik atas pentas dapat terima sijil muka tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Kan? Iya. Biarlah kita tak dapat APC. Tapi orang tak perhatikan kita. Bila dapat APC orang perhati kita. Mu tengok. Tu boleh dapat APC tu. Bukan kerja pun. Nak melepok je. Nampak tak? Dia kata tu. Jadi biar tak dapat APC, orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tertentu pemalas. Betul tak? Ya. Tak. Kita rajin. Kita ikhlas. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita anugerah khidmat cemerlang, tapi Tuhan bagi suami kita romantik. Tak terbayar dengan 1,000 yang orang dapat APC tu. Suami balik, Assalamualaikum sayang. Sayang abang mana? Sayang.
Isteri dia, habis. Tu saya kata tu kan, kalau tak layan tu yang bini pergi kedai tom yum, pakai gapo be? Oh, dia, abang Malik ni, abang tak pernah lupakan saya. Yelah, penat lah. Pasal pernah cuci tangan abang. Main duduk depan abang picit Oh, bagus tak? Bagus ke tak? Dia picit. Oh Allah. Ada tu suami dia picit. Abang jangan sentuh saya. Tak, dia bagi. Jangan sentuh saya. Salah ke abang nak picit siapa? Saya bukan tak kenal abang. Picit 5 minit hasrat berubah. Itu masalah tu. Salah. Yang faham, tak faham sudah. Yang duduk belakang tu lambat faham. Betul. Dapat suami romantik tak terbayar dengan duit. Ataupun kita dapat anak yang baik, ibu nampak macam tak sihat je. Ibu dah makan ubat belum? Allah, anak aku. Makan ubat Allah. Ubat gegat pergi. Tak adalah anak tu kan, anak yang baik. Mama tak boleh bagi belanja banyak, mama boleh bagi RM1 je, tak apa mama, saya masukkan dalam tabung. Habis tak makan ke? Tak apalah mama, adik puasa hari ni. Allah, anak puasa, maknya pun tak puasa. Balik tu, adik dapat result PSA bagus, tu tanda berkat. Nampak tak? Tu yang penting kan? Suami balik tak pernah tak bawa makanan. Sayang, abang bawa balik kuih demi kasih sayang kita. Kuih apa abang bawa tu? Kuih kapal. Kuih kapal? Kuih apa tu? Kuih cakui. Kuih cakui kan macam tu. Kau melekat kapal tu. Macam tu. Iya. Jangan dipisahkan mereka. Kan? Cecah. Baru tahu. Nampak tak? Orang dulu-dulu hidup susah. Tak payah meja makan atas meja. Makan atas tika mengkuang. Atas tika je makan. Bersepah-sepah. Adik tu makan. Berterabur. Elok-elok lah makan. Mak cakap macam tu je. Bila dah habis, mak kita gulung tika. Kibah bagi itik dengan ayam makan. Bahagia je hidup. Hari ni duduk dekat meja marble. Kemudian makan, nanti mama suap, nanti kau makan berterabur. Apalah maknanya meja besar tapi makan berdua je. Dah lah hujung-hujung pula. Abang. Apa. Hulurkan nasi tu. Apa. Pekak ke? Bergema, ya Allah, jauh lah. Parah betul kan. Makan sama-sama. Orang dulu-dulu lain tau kan, kita lain. Dulu zaman kita kecil-kecil dulu kan, kalau kita ingat balik lah, zaman TV dulu pun tak ada. Mana ada banyak channel, TV 1, TV 2, TV 3 pun pukul 5 baru start. Kalau buka TV ikut 3 4 jam je. Ingat lagi tak? Dulu mana ada remote? Kita jadi remote. Ayah kita suruh tekan satu. Dua. Ada duduk. Tiga. Empat. Wah, 1 sampai nombor 8 tu semua TV 1, TV 2 je. Tu belum cerita tengok badminton, kita kena pusing aerial. Ardi Wiranata lawan Fukok Keong. Kanan lagi. Kanan. Kita kat luar ni tak nampak ni. Kanan. Lagi. Ada pegang tu tak tahan tu. Dulu. Beza kita dengan anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang skrin ni kecil. Kita dulu skrin besar. Kita main guli dulu boleh baling daripada jauh. Sap, kena. Main baling selipar. Sap, elak. Ada kemahiran mengelak. Dulu.
main baling tin, main rounders, kerana tangan besar tu bam, pukul sampai maghrib lagi, tak habis lagi. Dulu orang perempuan ingat tak, dia ada batu ajaib dia, main petang-petang dia baling main tenteng, tepat dekat petak tu. Yang paling orang lelaki suka tengok yang format kapal terbang sampai kat sayap tu, zam, orang lelaki tengok tu, ingat tak? Dulu hebat orang perempuan dulu, sebelah kaki kau boleh lompat langkau 3 petak. Hari ni dengan saiz yang kau ada, aduh, 1 petak pun belum tentu kau boleh lepas dengan sebelah kaki tu. Kan? Anak-anak kita tak tahu pun permainan tu. Konda-kondi kan. Tu tak kata skrin dia tak sama. Dia skrin dia kecil je. Skrin itu besar. Bila lelaki main bola dulu, kita tersepak bola pergi rumah jiran, bukan semua orang boleh unding dengan tuan rumah tu. Mesti ada seorang yang baik dengan pakcik tu. Kau pergilah. Betul tak? Dulu dengan sekarang beza. Jadi sesuaikanlah diri kita dengan keadaan. Bila dah bekerja, buat cara bekerja. Ibarat kata pepatah, di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat harimau tak kenal kau siapa? Kau nak au-au apa hal? Kau mau memang hilang kepala kau. Confident dia mengaum. Aduh. Depan harimau, kambing boleh kau ambek-ambek kan? Harimau, au, memang selesai lah kau. Kau ingat harimau tu tak kenal kau siapa? Kau menghina dia ke apa? Mengucap ialah asyhadu alla ilaha illallah. Silap-silap bunuh harimau tu. Kan? Cara baca tu macam filem munafik tu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya hari tu ceramah dekat Sarawak tu, keluar pada restoran laksa Sarawak tu, ada non-Muslim tegur saya, ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang kan? Tak salah, Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Terkejut saya. Agak-agak kan? Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu memang tang mana yang sama. Tapi malam tu dekat Instagram tu dia hashtag saya lah, bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Sabarlah aku. Malam tu dia berpuasan ni, lah lain lah. Kan? Macam-macam lah. Balik pada kerja tadi. Dalam bekerja, kita nak berjaya ni kan, 5 perkara tak boleh helak. Pertama, proses dia panjang, bukan tiba-tiba berjaya. Jadi integriti ikut. Rezeki siapa bagi? Rezeki siapa bagi? Allah. Hakikat rezeki ni ada 3. Pertama, Allah tentukan punca rezeki. Ada orang punca rezeki dia gaji. Ada orang punca rezeki dia naik pangkat. Ada orang punca rezeki dia duit tanah makcik dia dapat, tak ada waris lain, kita dapat. Ada orang dapat rezeki apa? Suami dia baik, suami dia kaya tiba-tiba. Ada orang rezeki beranak je. Nampak tak? Sampai lupa nama anak dia siapa. Siapa nama kau? Betul ke kau nak aku ni? Abah. Dia marah budak tu. Bukan anak sebelah ke ni? Bayang. Rezeki. Dan ada orang tentukan, Allah juga tentukan rezeki, kadar dia berapa banyak. Tak lama lagi belanjawan. Demi menghargai penyawan awam, dengan ini diumumkan bahawa satu insentif kewangan diberikan sebanyak RM700. Ada orang ada buat muka, kalau saya cakap 700 tak payahlah bagi, kata ada macam tu. Tapi pada setengah orang 700 tu besar sangat. Dia dengar je 700 dia tu pergi cocok kat bank, belum lagi. Petang tu juga dah pergi cocok, belum lagi. Sebab pada dia besar sangat 700 tu. Dan begitu juga Tuhan tentukan, bukan saja kadar, Tuhan tentukan bila kita dapat. Yang anak ramai tadi mungkin struggle, tapi bila anak-anak dah besar, anak-anak dah lepas masing-masing nak kerja, mak dia hantar mesej dalam grup WhatsApp. Untuk makluman semua, sekarang telah pun masuk 25 hari bulan, masih ada yang belum membayar duit bulan ini.
Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Trade, masuk duit, trade, RM500 seorang, 10 orang, tak RM5,000. Tuhan tentukan bila kita dapat rezeki. Itu sebabnya tadi kan, macam contoh anugerah Hikmat Cemerlang tu kan, ramai yang kecewa, dia tak dapat. Tak ada apa pun. Saya pernah dapat 2 kali. Sepanjang saya kerja tu, saya dapatlah 2 kali. Alhamdulillah. Tapi pada saya, inilah dapat tu bonus, tak dapat pun tak apa. Alhamdulillah. Sebab bila kita naik tu kadang, betul ke aku lagi rajin pada orang tu? Kita tengok orang tu lagi rajin pada aku. Kadang kita fikir tu. Tu sebab saya suruh tambahkan anugerah tu, supaya tak nampak sangat. Tambahkan anugerah tu. Antaranya anugerah markah SKT 90% ke atas. Dapat sijil juga. Kita boleh gantung kat rumah. Ma dapat A juga dah kerja Ma. Ma macam tu. Maka Ma boleh kerja, tengok tu. 92 tu sikit tu. Biasa 95 ke atas. Ya ke? Maknanya Mama bukan hanya belajar, kerja pun Mama buat betul-betul. Ikut Mama. Tak pernah MC tahun yang dinilai. Tengok berapa ramai orang MC setahun. Masa tu muntah darah pun kerja. Mu balik lah, muntah darah dah ni. Gelik lah. Balik lah, tak boleh. Jangan, dia tak boleh CJ. Kan, dia punya lah nak sijil tu kan. Muntah darah pun kerja, muntah darah tu. Ataupun satu lagi, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Wah. Anak pun tegur, Bah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Ini maksudnya apa lah? Maksudnya Abah kau ni tak pernah lambat. Biasa tengok Abah lambat ni, ada caranya. Wah, ajar betul. Dia siap ajar budak tu caranya. Dah lambat tu lambat je lah kan. Jadi ni antaranya kita boleh buat. Sebab keberkatan rezeki ni luas. Dan rezeki. Itu sebab kata tadi, sikit cukup, banyak boleh kongsi dengan orang. Ada manfaat. Itu sebabnya hidup kita ni, saya kata, Nabi sebut, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itulah dia kekayaan sebenarnya, menenggelamkan manusia. Tapi kejar bahagia. Tapi bahagia ni bukan melihat pada apa yang kita ada. Tapi bahagia ni melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Mana? Biarlah rumah kita rumah flat, rumah dia rumah banglo. Syukur. Waktu tak ada orang, sunyinya sama. Malahan duduk rumah flat, time sunyi pun tak sunyi sangat. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah pun. Ingat kau rumah kita. Biarlah kereta dia Grand Livina, kereta kita Grand Liviva 660 lah tu. Bila time service, okey, harga tak mahal sangat. Orang tu, selamat datang ke BMW. 2,000 dah tu. Selamat datang tu 2,000 dah. Belum tukar barang lagi. Kita berapa ya? 234. Kira semula. So kira balik 234 tu. Nampak tak? Itu sebabnya kita pernah belajar bersyukur. Biarlah wallet dia harga RM5,000, RM6,000. Wallet kita harga RM5-60. Bukan boleh masuk almari. Masuk duit tebal-tebal tak boleh lipat. Betul tak? Biarlah jam tangan je RM50,000, jam tangan kita RM50. Masa ditunjukkan sama. Apa yang kita hebohkan? Bila pergi seminar, pergi ke KL naik flight, ketua penolong pendaftar duduk business class, kita duduk ekonomi. Syukur. Sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Belum pernah lagi dibuat pengumuman. Kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Mana tu? Malahan duduk belakang, saya punya syok gitu, saya berbalik tangsanakan dengan Samsung Rau-Rau. Duduk belakang, kacang. Banyak kacang dapat. Ni ya. Belajar bersyukur.
Jangan mungut. Aduh, banyaknya kain nak lipat. Syukur, tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Banyaknya nak kemas, tu tandanya kita ada rumah. Orang tu rumah pun tak ada. Baju ni baru tempah tahun lepas dah tak muat, tu tanda cukup makan. Hai, bini aku ni membebel je kerjanya. Syukurlah sekurang-kurangnya dia ada di rumah, bukannya berpeleseran di tempat-tempat lain. Orang perempuan di rumah memang begitu, berceramah walaupun tak ada tajuk. Kau nampak je kontrol layu dalam pejabat ni. Ya Ustaz, dah makan belum? Bukan main lagi. Sampai rumah, buka tudung, kemang-kemang, baju binatang, cari habitat ni. Pergi mana? Astaghfirullahaladzim. Satu kampung dengan suara la ilaha illallah. Itu biasa tahu dah. Semua loudspeaker. Oh ya, lain macam. Iya, itu sebab belajar bersyukur. Jangan mungut. Suami kita tidur berdengkur, syukurlah kurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita dan bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan kita malam ni. Orang lelaki ni sebelum ni tak pernah berdengkur. Sebelum kahwin dia tak dengkur, dia tak dengar pun. Tapi sejak kahwin dia boleh terperanjat dengan dengkuran dia sendiri. Sebaik tak ada orang dengar, dia kata. Dia boleh terperanjat sendiri tu. Ada yang bunyi mengunyah, nyam, nyam. Ada bunyi ngasah gigi. Tajam gigi dia. Ada yang kerja dekat Akademi Laut tu, bunyi sombong kapal. Sampai pagi. Besok pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular bunyi apa? Vibrate handphone. Betul tak? Terus biji tu. Yang lagi penat dia ada bunyi ujung tu, sikit. Mana yang gelak betul tu, pernah dengar tu. Ada yang lagi penat, dia cakap bahasa Rusia yang kita tak faham sangat. Bercakap. Apa pula yang dia cakap ni? Ya Allah. Pernah tak orang perempuan dia tak boleh tidur, dia sampai duduk tengok suami dia tidur? Pernah tak? Dia tengok. Apalah yang kau tanggung ni bang? Kadang-kadang yang paling power tu dia sampai dekat climax tu, dia macam tercekik tau. Lepas dia tercekik tu, dia senyap sampai pagi. Letakkan hidung ni, hidup lagi. Ingat dah mati lah. Ada seorang makcik tu, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik tinggalkan pakcik kau. Waktu tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai hari ni, kalau suami kita tidur berdengkur, bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu oh. Support. Ya. Tu semua kita kena belajar menghargai. Kekurangan itu adalah merupakan satu perkara yang untuk kita sempurnakan. Suami isteri ni proses dia reciprocal proses. Satu kat tempat kerja kita. Orang ni mungkin kurangnya ni, orang ni support. Orang ni kurang ni, dia ni support. Betul lah. Barulah jabatan kita ni sempurna. Saling menyempurnakan. Kita kena buang perasaan tamak, buang perasaan sombong, buang perasaan dengki dalam pejabat kita.
Sebab benda tu yang akan membawa kepada integriti. Bila tamak, kita nak lebih. Kita tak syukur dengan apa yang kita ada. Bila kita sombong, kita belagak, kadang tak terbawa dengan apa yang kita cakap tu, kita sanggup ambil duit tepi. Ambil duit yang tak ada kena-mengena dengan apa. Kita sanggup tipu. Di luar waktu kerja, kita ada waktu kerja, kita buat kerja-kerja lain. Sebab tamak tadi. Tak cukup dengan apa yang ada. Dan begitu juga dengki, saling jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah dan sebagainya. Yang tu kita kena buang. Dalam hidup kita hari ini, rumah semakin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan anak makin ramai kat rumah tu. Keluar seorang-seorang, pergi asrama, pergi situ, pergi sini. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Minggu lepas diumumkan penyakit sesama tomato. Aku pun terkejut. Tomato sesama pun dia tahu. Rupanya dia menjangkiti warga emas dengan kanak-kanak, demam dan juga sakit sendi kan. Perubatan semakin canggih. Air semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Tembici, tembikai leci, extra jos hari ni. Saya ceramah dekat Sanakan minum air Dracula pun ada air. Dahsyat betul. Macam-macam menu kan. Menuntut ilmu semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Hari ni teknologi semakin canggih, aib dan fitnah semakin tersebar. Kawan di dunia maya semakin ramai, tapi kawan sejati semakin kurang. Itulah dia hidup kita ini. Itu sebab dalam bab kaya, Nabi ajar pertama, anak-anak Adam diberikan 2 lemah emas, dia akan minta lemah ketiga. Saya dah beritahu tadi. Kedua, Nabi kata cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Bila kita rasa syukur, tamak tentu tak ada, sombong tak ada, dengki pun tak ada, sebab kita syukur dengan apa yang kita ada. Manusia jadi tak bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa ada orang yang lagi susah daripada kita. Dan ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini sebenarnya adalah hasil usaha kita, tapi sebenarnya apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita takkan ada. Oh, aku kerja kuat, ada orang lagi kuat daripada kita kat luar tu kerja. Bawa van, bawa lori pukul 3 pagi hantar barang. Sampai pukul 10 pagi tukar pula pakai uniform pengawal keselamatan. Pukul 6 petang pakai baju t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan kat kedai mamak. Sampai pukul 11 malam baru balik. Tidur sekejap, pukul 3 bangun bawa lori. Tak terukkan kerja dia. Tak berusahakan mereka. Mereka lebih teruk berusaha daripada kita. Tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Itu sebab saya kata, belajar bersyukur dengan apa kita ada. Kita duduk dalam dewan ni. Duduk dalam dewan ni maknanya apa? Maknanya kita ada kerja. Dekat luar sana ada orang tengah bawa file folder. Kulu-kilir, tengah sibuk nak kerja apa? Kita dah ada kerja. Dan apakah kerja ni kita punya? Tak. Kalau kita berhenti, jangan risau. Akan ada beribu-ribu orang akan minta nak isi jawatan kita. Itu sebab kata Imam Al-Ghazali, salah satu cara nak memelihara nikmat, nak jaga nikmat kita ni, ada 4 tanda syukur. Pertama, sebut Alhamdulillah. Kedua, hati memperakui Allah yang bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perangai kita melambangkan kita syukur, iaitu kita tak tinggal perintah Allah. Dan yang keempatnya, kita memelihara nikmat supaya tidak rosak. Makna tak buat perkara-perkara yang dilarang di segi undang-undang dan peraturan kerja. Jangan buat. Jangan tipu mileage, jangan tipu klaim. Tak berkat tu. 7 tanda keberkatan rezeki yang saya janjikan tadi. Yang pertama, tanda keberkatan rezeki. Sikit rasa cukup, banyak rasa puas. Alhamdulillah. Malahan boleh dikongsi-kongsi dengan orang lain. Siap sedekah lagi tolong orang. Itu pertama. Yang kedua, rumah tangga dirasakan bahagia. Bukan kata tak ada bergaduh, suami isteri biasalah, selisih faham tu biasa, tapi happy aja kan. Kan? Bergurau senda. Kan? Abang dah balik. Tak kabur nak pergi.
Abang nak makan apa, kau ambil lah racun tikus apa dekat dapur tu. Tanya pula lagi. Bergurau aja dia. Kan? Bahagia rasa hidup kan. Suami isteri bergurau senda. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak ambil 10 subjek tapi dapat 13A. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A daripada subjek dia ambil. Salah print ke apa? Anak-anak berjaya. Kadang-kadang kan, ya Allah bang, anak kita dah konvo bang. Punya seronok anak konvo. Meringin kan mata. Suami kata agak-agak ni konvo tadika ni. Baru tengok konvo tadika dah jam tu je menangis. Tu belum konvo universiti lagi tu. Kan? Konvo tadika seronoknya lah. Konvo universiti, konvo college lagi lah seronok. Apa lagi? Yang keempat adalah apabila suasana di tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Tu tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Keenam adalah apabila rumah kita sering kali diziarahi. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Ni. Rumah kita sering kali diziarahi tetamu. Ini tak termasuk tin Shopee. Tu tak termasuk. Tu tak termasuk. Tu kau yang order. Faham? Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita sering kali dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Okey? Jadi makna kata, bekerjalah elok-elok, jaga amanah. Sebab sekali kita langgar amanah, contohlah ada orang offer duit kat kita. Sebab kalau kita nampak dekat dalam TV, dimaklumkan seorang lelaki telah ditahan kerana menerima wang suapan, bla 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 bla. Kita jangan cakap, inilah dia tak bersyukur, ni tamak, padan muka kau. Jangan doakan yang baik, yang tak baik. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, berilah kekuatan pada dia. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Sebab kalau ada orang datang pula nak try bagi suapan dekat kita, satu guni duit bawa kat kita, satu beg besar bawa duit kat kita, belum tentu kita lagi baik pada orang lain. Itu sebab minta jauhkan ujian tu. Nampak orang tu kahwin sampai 3, gatal nak mati lagi baik. Jangan. Doa ke Allah semoga dia berbahagia, ya Allah. Tetapi untuk aku, ya Allah, kau jauhkanlah ujian ini pada aku. Aku tak kuat, ya Allah. Contoh. Faham tak? Setuju tak? Setuju. Itulah saya cakap dah, orang perempuan sekarang semua dah berfikiran terbuka. Faham tak? Setuju tak? Dah tak pula dah. Tapi betul, kadang kita ni mulut kita cepat sangat menghukum orang. Jangan. Kita kena belajar bersyukur apa yang kita ada. Kadang susah senang sama-sama. Kadang suami ajak kita susah sikit pun kita tak nak. Orang perempuan ni yang sekarang ni minyak dah naik, kita jangan naik kereta lagi lah. Kita naik motosikal no, tudung kedut. Tengok tu, tak nak dia susah. Tudung kedutnya hal, sanggup dia tak nak. Biar saya naik kereta kawan saya. Abang, susah senang kita bersama kan. Okey je, naik motor pun naik motor lah. Jalan kaki pun saya sanggup bang. Habis tudung saya macam mana? Tak apa bang, saya pakai anak tudung je. Saya pakai helmet, tudung sangkut ke hanger. Sampai kat pekangan hospital tengah hanger je. Bang, tudung ceceh bang. Hari tu kerja pakai helmet weh. Ingat ya, manusia yang paling kaya adalah manusia yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Tak usah kita nak dengki-dengki dengan orang. Dengki samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Apa kita ada, alhamdulillah. Jangan kita mungut. Okey? Sekarang saya buka. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Bila suruh tanya soalannya, koma. Darah tak jalan, oksigen tak pakai ke otak. Ada. Okey, silakan. Oh tu. Ada yang nak tanya dalam tu?
Oh ni ha. Kat sini ada punya. Ada tak soalan ni? Tengok saya tengok jap. Takut itu apa? La ilaha illallah, kesiannya. Ada soalan tak? Tak ada Tak ada, kita buat kesimpulan Oh, ada? Silakan. Okey. Ustaz, saya nak tanya sikit. Saya Puan Saridah. Berkaitan dengan kadang lemak tak menghalalkan cara. Contoh yang simple ya. So, kadang-kadang benda tu kita buat sebab untuk contoh bagi simple saya kata macam ni. Kita cuci baju husband. Ada duit RM10 dalam poket. Kita ambil duit tu. Kita tak beritahu dia mencuri. Maksudnya kan, contoh simple yang saya katakan. Tapi duit tu kita guna untuk kita beli barang-barang dapur. Kan, maknanya kita ambil curi duit tu, tapi kita nak buat untuk kebaikan. Ataupun kadang-kadang kita terpaksa menipu untuk tak nak mencetuskan lagi perbalahan, kan, mencetuskan konflik. Itulah contoh yang saya tanya. Kalau kita buat rasanya RM10 jarang datangkan pembalahan rasanya. Isu yang saya kata contoh gitu. Kita buat, kita tak nak okey. Okay. Dalam isu, baguslah soalan Puan Syaridah tu, baguslah. Dalam isu suami isteri, ada keadaan yang isteri dibenarkan ambil duit suami tanpa pengetahuan. Boleh. Kalau suami itu terbukti kedekut, memang kalau minta payah nak bagi. Yang itu pernah berlaku zaman Nabi dulu. Seorang sahabat nama dia Abu Sufyan, isterinya minta beli belanja, memang payah nak bagi. Jadi bila dia nampak tu keadaan tu, dia nampak peluang, dia boleh ambil, dia ambil duit suami dia tanpa pengetahuan. Jadi dia tanya Nabi, Nabi kata boleh, tapi boleh pun ambil sekadar keperluan. Duit dah lah tebal kan, halang-halang ambil kan, ambil lah lebih sikit kan, tak, hanya sekadar keperluan pada masa tu sahaja. Nak pula suami tu dah lah benar hari surau, duit surau resapunya kan. Jadi minta tolong tanya betul, kalau boleh minta izin lah. Tapi kalau suami memang terbukti kedekut, kalau minta tu memang tak bagi, bergaduh tak bagi, yang tu boleh ambil ya. Tu. Jadi tapi sebenarnya memang kalau dalam bab kerja lain, dalam bab kerja ni lain, bab amanah kena jaga betul-betul. Contoh ada orang tanya saya, Ustaz, saya selalu tak pernah tinggal solat sunat duha. Ini soalan biasa orang tanya. Kalau saya solat sunat duha waktu pejabat boleh, waktu kerja boleh, dengan syarat minta izin pada ketua jabatan, ketua unit, minta izin. Kalau diizin baru pergi, kalau dia tak izin jangan pergi. Dan kalau tambah hukum tu, ada hukum wara', ada hukum awam. Hukum awam hanya sekadar minta izin saja. Tapi kalau hukum wara' betul-betul nak jagalah ibadah dia, betul-betul nak jaga. Kalau sembahyang duha 4 minit, 5 minit, ganti balik pun kena lewat 4-5 minit. Sebab waktu duha yang kita ambil tu waktu kerja. Solat sunat duha tu solat sunat, bukan solat wajib. Faham? Jadi kita kena faham tu. Kalau lah orang bukan Islam nampak benda tu, dia akan cakap lah orang Islam ni gemar cuik tulang. Saya sedap lah dia bagi alasan dia nak ni, dia pun nak sembahyang juga, dia kata. Nampak tak? Kita kena faham tu. Tu sebabnya kita kena hati-hati dalam bab ni. Keberkatan rezeki. Kadang contoh paling simple kan, kita pergi pejabat hari Sabtu, mungkin hari Sabtu patut tak kerja lah. Kita bawa anak kita pergi pejabat. Kita ambil kertas, nak ambil kertas ni, conteng sama sikit, duduk diam, nak ambil pergi pen semua pejabat punya, kertas semua pejabat punya, tak amanah dah. Walaupun benda tu nampak simple, kecil je.
Alah 3 helai pun habis. Kalau yang kecil tak boleh jaga, yang besar lebih lagi tak boleh jaga. Tu sebenarnya. Nak bawa pergi kertas, bawa daripada rumah. Nak bagi anak conteng-conteng supaya dia duduk diam kan, bawa daripada rumah. Jangan gunakan barang-barang pejabat. Wallahualam. Okey, soalan lain. Satu lagi soalan. Lelaki pula, yang atas. Yes. Okey lah, kita akan buat lagi satu soalan yang mungkin Okay. okay. akan ada soalan yang lain lah. InsyaAllah. Okey, ini soalan lazim Ustaz. Kita sebenarnya telah pun diterapkan tentang integriti di dalam kehidupan kita sejak dari kecil lagi. Sehingga sekarang lah, sehingga ke saat ini bersama dengan Ustaz. Apakah pandangan Ustaz kenapa masih lagi ada yang tidak berintegriti, sedangkan kita dah tahu benda-benda tersebut adalah haram dan juga boleh dikenakan apa-apa tindakan yang sepatutnya. Apa pandangan Ustaz? Dia sebenarnya benda ni ruang dan peluang. Contohlah macam ni keadaan. Kita orang susah. Kita susah. Kita memang nak kekayaan. Kita nak kesenangan. Semua orang nak. Tak ada siapa yang tak nak. Kau dapat peluang tu. Lepas peluang tu, masa itulah datang persoalan. Mesti akan ada persoalan. Nak buat ke tak nak buat? Tu je. So masa itulah penilaian kita ni, kita nak pegang integriti ke tidak. Sekali kita ambil contoh, ada orang mestilah saya tolong you lah, saya tolong you. Memang ada orang kontraktor dia sanggup tolong. Dia sanggup bayarkan duit servis kereta kita. Dia sanggup bayarkan duit telefon kita. Dia bayarkan bil kita. Dia bagi duit tunai dekat kita tanpa pengetahuan orang lain, bagi dekat kita. Tapi dia akan pegang tengkuk kita sepanjang kita bekerja. Kita takkan tenteram hidup dah. Saya bawa satu cerita benar lah. Arwah abah saya dulu, saya telefon abah saya masa saya belajar kat ITM tu. Bah, duit dah kering lah bah, ambil duit basah macam mana lah, dia kata. Alah abah, betul-betul lah ni. Ayolah nanti abah masukkan. Satu petang tu abah saya pergi masukkan duit dekat satu bank ni. Dekat belakang tu abah saya parking motosikal. Waktu arwah abah saya pergi kat belakang tu, kat tempat motosikal, ada Cina ni tengah bekerja-kerja tu. Dia kerja. Jadi lelaki tu terlanggar arwah abah saya, dia terjatuh. Dengan beg tu pun terjatuh. Ada satu beg terjatuh. Dan dia pun lari. Dia tinggalkan beg tu. Yang Cina yang seorang lagi yang kejar tu terus tangkap beg tu. Beg tu terbuka tau. Memang nampak penuh duit dalam tu. Dia cakap dengan abah saya, "Pakcik, kita bagi dua Dia cakap dengan arwah abah saya, "Kita bagi dua Abah saya nampak duit penuh. Tapi abah saya start motor, "Kau nak ambil, kau ambil lah." Abah saya pun balik. Mak saya punya marah lah. Mak saya kata, "Kenapa abang tak ambil?" Kan, duit banyak tu. Satu jawapan abah saya bagi tahu kat mak saya cerita kat kita orang semua, adik-beradik yang kita orang pegang sampai hari ni. Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Tu jawapannya. Duit tak tentu arah, daripada mana datang duit, tak usahlah. Dia bagi kita RM50 Dia bagi kita duit belanja minum RM50. Kontraktor ni, orang-orang luar ni, dia ajak kita minum. Hal kita memang kebetulan memang kerja kita bahagian kewangan ke bahagian apa, memang kerja kita. Dia ajak kita minum sama dia belanja makan. RM50, RM100 Tapi dia punya cerita tu sampai akhir hayat kita cerita lagi tu. Dia dulu kerja, aku belanja dia makan tu. Aku yang bayar dia makan. Sedangkan itulah sekali. Tapi dia akan pegang kita. Itulah yang berlaku dekat pegawai kerajaan yang main golf dengan kontraktor, pergi bercuti luar negara. Banyak. Bagi handphone hadiah kat kita, birthday kita. Yang paling teruk raya Cina, bagi hadiah limau. Allah, teruk betul. Kalau betul dia ikhlas kan, ikhlas, kenapa dia tak bagi kat satu kampung-kampung semua rumah dia bagi? Tak, dia tak bagi kat kita je. Sebab ada kepentingan. Kalau tidak, dia tak akan bagi. Itu sebab kita kena faham tu. Itu sebabnya bila kita faham konsep tu, kita nak hidup macam mana. So, hidup kita ni antara B dan D. B dan D, birth and death. B dan D, antara B dan D tu ada satu huruf lagi tengah-tengah. Apa dia? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Nak hidup cara berintegriti atau hidup dengan cara tak beramanah dan sebagainya. Percaya cakap saya, kalau nak ketenteraman jiwa, kalau nak ketenangan jiwa,
hiduplah dengan cara lebih amanah, hiduplah berintegriti. Dan vaksin untuk penyakit tamak, vaksin untuk penyakit dengki dan sombong bukannya AstraZeneca, Sinovac ataupun Pfizer, tapi vaksinnya adalah syukur. Syukur banyak-banyak. Itulah isteri aku, settle, dia tak cik perempuan lain lah, betul tak? Itulah isteri aku, dia pandai masak ikut kegemaran aku. Pagi telur mata kebau, tengah hari telur dadah, malam telur masak kicap, tolu naik hanyir mulut kawan, sendawa hebu keluar telur sebiji, gila betul. Syukur, itulah suami aku. Syukur, itulah suami aku. Tak kisahlah macam mana orang nak cakap apa cakap lah, itulah paling handsome kat aku, sudah lah. Sebab handsome kat kita ni pun cantik kat kita kan, benda sama kan kat orang lain. Itu sebab hebatnya Allah jadikan mata kita tak sama. Pada setengah orang ni Lofa tu cantik sangat, pada saya biasa je. Dan contoh lah kan, Pioris yang cakap dia lawak, okay. Tak payah berebut dengan orang lain, betul tak? Kita move on lah, move on. Tak, maksud saya kan, kalau kita pergi bandar, kita pergi kat SSM bus, you tengok yang couple tu jalan, ya Allah, boyfriend ni handsome gila, muka awet dia merayau, sampai yang seorang dia bilang, awetnya lawa, betul ke lelaki dia ke bapak dia tu? Kenapa macam tu? Sebab mata kita tak sama, mata kita tak sama kan. Belajar bersyukur, syukur je dengan apa kita ada. Okay. Ada apa lagi tak? Tak ada dah. Ada soalan ni? Dah. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih banyak. Sebab kata orang, ada? Tak ada. Macam tu saya buat kesimpulan lah. Jadi kesimpulannya, hidup dalam dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi jangan disisia-siakan atas dunia ni dengan buat perkara-perkara yang sia-sia dan boleh memudaratkan kita. Jadilah manusia yang berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Ingat, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ingat tu. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Peduli kawan lain. Tapi nak berjalan jauh, jalan sesama. Jaga tim kita, jaga organisasi kita baik-baik, bawa bersama-sama. Organisasi kita ni bawa dengan bangganya beritahu, saya daripada HUSM Kuang Krian. Kita orang memang menjaga etika kerja kita orang. Kita orang memang ni bangga dengan tempat kerja kita. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyemput. Rasa nak junjung.